Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Thumma amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh pimpinan Masjid Al-Mujahidin dan Mansara, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi limpahkan nikmat dan rahmat kepada kita, dan kita diizinkan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, insya-Allah malam ini kita sambung bicara perbahasan dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhatihi wa qurra'i sa'iri musannafatihi fid daraini amin. Kitab yang membicarakan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berdasarkan riwayat daripada sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis yang menceritakan tentang doa dan zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, kita masih bicara pada bab perbahasan tentang doa-doa yang berkaitan dengan orang sakit dan menziarahi orang yang sakit. Maka sambungan setelah membicarakan tentang bab memuji pesakit tentang amalannya yang baik dan sebagainya untuk memberi ketenteraman kepada pesakit agar dia redha dengan takdir dan ketentuan Allah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan bab apa yang dikatakan untuk membuka selera pesakit. Babu ma ja'a fi tashhiyatil marid. Bab bagaimana di sana ada petunjuk baginda Nabi dan panduan baginda Nabi untuk kita turut mengambil berat soal pesakit untuk membuka seleranya. Tashhiyah mendatangkan selera, mendatangkan keinginan untuk makan sesuatu benda kerana diuji dengan musibah sakit, maka digalakkan kita bertanya, mengambil berat pesakit nak makan apa, macam tu. Sampai tahap itu baginda Nabi menunjuk contoh dan tauladan kepada kita. Baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sekali peristiwa datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini datang menziarahi akan seorang lelaki yang sedang sakit. Lalu baginda Nabi bertanya kepada lelaki yang diuji dengan sakit tersebut, apakah engkau perlukan apa-apa? Engkau hendak makan kuih, ataupun disebut dalam bahasa Arab hal tashtahi syai'a, ada teringin ke nak makan sesuatu? Tashtahi ka'ka, teringin nak makan kek. Ka'ka bahasa Arab, kek, ataupun bahasa kita pun panggil kuih, boleh lah. Teringin ke nak makan sesuatu apa-apa? Sebab sakit ni ada teringin nak makan apa-apa tak? Maka baginda Nabi bertanya kepada lelaki tersebut. Lalu lelaki tersebut menjawab, qal na'am.
Sudah tentulah orang yang sakit ini juga Allah kurniakan adanya nafsu. Ini manusia tak terlepas daripada kita ada roh, jasad dan juga nafsu. Maka di saat kita sakit, maka nafsu yang terdekat dengan kita ialah nafsu makan dan nafsu minum. Makan, diuji sakit, terlantar, terbaring, tak larat, tak lalu makan. Maka nafsu yang dekat dengan orang yang sakit ialah nafsu makan dan minumnya. Maka baginda Nabi nak mengajar kepada kita antara adab dalam kita menziarahi orang yang sakit. Maka di samping bertanya khabar, apa khabar hari ini, okey ke, maka turut bertanyakan tentang selera makan dan minumnya, dengan bertanya nak teringin makan apa-apa ke. Sampai ke tahap itu baginda Nabi menunjukkan contoh kepada kita. Dan lelaki tadi jawab, ya, saya nak kak ke, saya nak kek, saya nak makan kuih yang ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelbagai riwayat yang lain juga ada menyebutkan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan isnad yang dhaif. Maka lelaki tadi minta kuih dan baginda Nabi adalah riwayat lain ada menyebutkan daripada Ibnu Abbas dengan sanadnya yang lebih kuat bahawa Nabi telah datang ziarah seorang pesakit, lalu beliau bertanya kepada pesakit tersebut, apakah engkau ingin makan apa-apa? Jawab orang tersebut, ya, aku ingin makan roti gandum. Ketika itu maka baginda Nabi SAW berkata, sesiapa yang mempunyai roti gandum hendaklah diberikan kepada saudara ini. Siap Nabi buat pengumuman. Kita zaman kita hari ini buat pengumuman juga. Pengumuman kita dalam media sosial lah. Hari ini demam, posting dalam media sosial, demam satu keluarga, tu pengumuman lah tu. Kan? Jadi demam, teringin nak makan sekian-sekian. Jadi itu satu bentuk pengumuman. Maka sehingga Nabi buat pengumuman, siapa yang ada roti gandum maka cubalah berikan dia makan roti gandum tersebut. Yakni Nabi suruh cuba sedaya mungkin memenuhi keinginan pesakit tersebut setakat yang mampu lah. Kena mengidam hak jenuh, kena ambil luar negara tu payahlah tuan-tuan. Kena yang sakit tu pernah pergi luar negara, pernah makanlah suatu roti ke kuih apa yang kat luar negara, dah jenuh lah pula tuan-tuan kita nak cari. Maka sekadar termampu maka diberikan kepada pesakit tersebut. Baik. Bahkan baginda Nabi berpesan, apabila ada pesakit di antara kamu yang ingin makan sesuatu, hendaklah diberikan, adalah digalakkan untuk penuhi keinginan orang yang sakit tersebut. Kan anak kita demam, biasanya anak kita teringin makan sesuatu, kita cari. Demikian ibu dan ayah kita sakit, maka meminta teringin nak makan sekian-sekian, kita sebagai anak maka cubalah usaha penuhi permintaan orang yang sakit tersebut. Kenapa? Sebab ada suatu riwayat lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang membicarakan dalam kitab penyakit dan kafarah, menyatakan bahawa apabila seseorang pesakit di antara kamu yang ingin makan sesuatu, jangan kamu menolaknya. Tak payahlah minta benda tu, dia teringin nak makan, cuba penuhi, jangan ditolak permintaan tersebut. Sekiranya boleh untuk dilaksanakan, dicari makanan-makanan tersebut. Kenapa jangan ditolak permintaan orang yang sakit yang teringin makan dan minum sesuatu? Ini benda yang halal lah tuan-tuan. Minta benda haram jangan bagi ya. Kerana moga-moga Allah menimbulkan seleranya
untuk makan makanan tersebut untuk diletakkan penawar pada makanan yang dia teringin itu, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat. Kan tiba suami kita demam, tiba minta nak sup. Kalau isteri boleh buatlah sup ayam. Tak boleh buat, sekarang zaman boleh order, kan, order je online, Grab Food Panda lah, macam-macam lah tuan-tuan, boleh order, datang hantar ke rumah. Maka diusahakan untuk dapatkan makanan tersebut, dan mudah-mudahan Allah datangkan seleranya itu, dan pada seleranya pesakit itu barangkali ada penawar kepada penyakit yang Allah uji kepada pesakit tersebut. Ini simple. Kadang dia dah makan ubat 3 hari 5 hari tak baik, dengan tiba Allah datangkan keinginan untuk beri kesembuhan kepada dia dengan ada selera untuk makan sesuatu, maka cubalah penuhi, mudah-mudahan ada penawar pada makanan tersebut. Jadi jangan kita marah orang sakit ni, dia teringin nak makan sesuatu, tapi pastikan sesuatu tu yang masuk akal lah tuan-tuan. Tiba mengidam benda pelik-pelik tuan-tuan, jenuh nak mencarinya, kan, teringin nak makan daging kijang pula, kijang yang masih muda, jenuh nak cari tuan-tuan, spesifik begitu. Jadi setakat mana yang boleh cari, carilah tuan-tuan. Baik, jadi cubalah untuk disempurnakan, mudah-mudahan di sana ada ikhtiar untuk kesembuhan kepada pesakit tersebut. Baik, itu yang pertama. Keduanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tukrihu mardakum ala at-ta'ami fa inna Allaha yut'imuhum wa yasqihim. Maksudnya, Nabi bersabda, jangan kamu memaksa pesakit-pesakit kamu untuk makan dan minum, kerana sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dan berkata Imam At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga adab dalam kita menguruskan pesakit. Kita sebagai ahli keluarga pesakit, tiba datang di hospital, datanglah makanan waktu makan tengah hari, kan, datang menu, datang dia punya dulang yang berisi makanan. Kita nak bagi dia makan, dia tak nak. Jangan kita paksa dia makan. Jangan dipaksa dia untuk makan ketika itu, sekiranya dia tidak ada selera makan ketika itu. Namun kalau perlu makan kerana untuk makan ubat, maka nasihatkan makan sikit. Makan sikit sebab nak makan ubat, maka boleh. Namun janganlah dipaksa sekiranya dia memang tidak mahu makan, kerana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim, sesungguhnya barangkali ketika itu mungkin kita tengok dia sakit, dia tak larat, tetapi sebenarnya Allah ada beri dia makan dan minum dengan jalan yang bukan biasa makan dan minum. Itu jalan asbab. Nak makan, nak kenyang, makan dan minum, itu sebab untuk kenyang dan minum dalam dunia yang nyata hari ini. Tapi boleh tak Allah nak bagi kenyang tanpa orang itu makan dan minum? Boleh, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi dia kenyang tanpa dia makan dan minum. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis tadi menyebutkan janganlah kamu memaksa-maksa tambah sampai marah-marah pula. Dia dah sakit, kan, selera makan pun kurang, hak dia minta kita tak bagi, lepas tu hak ada pun dia memang tak perlu makan, tiba kita marah dia pula. Jangan kita marah dan maki hamun kepada pesakit-pesakit yang sedang sakit, kerana mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan di saat dia sakit Allah juga nak bagi pahala kepada dia dan pahala kepada kita yang menjaga pesakit tersebut. Baik, dia ada kaitan dengan bab selepas ini. Jangan kita marah pesakit ni, dia sakit, dia diuji dengan sakit tertentu, sakit berat, sakit ringan dan sebagainya. Jangan kita marah kepada dia, kerana ada kaitan dengan bab selepas ini, iaitu bab para pengunjung kepada pesakit memohon doa daripada pesakit. Ni pelik ni. Biasa kita pergi ziarah orang sakit, kita mendoakan kepada orang sakit untuk sembuh. Ini biasa. Kita pergi ke jumpa orang sakit, kita kata mudah-mudahan cepat sembuh, insya-Allah, mudah-mudahan baik, cepat sembuh, seperti sedia kala, boleh kebah dan sebagainya. Itu kebiasaan normal, kita pergi berziarah dan kita mendoakan kebaikan dan kesembuhan orang yang sakit. Namun di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan suatu bab, iaitu para pengunjung. Disebut babu talabil awwad, bab pengunjung-pengunjung meminta doa daripada orang yang sakit. Ini pelik, jarang berlaku dalam adat kita, dalam masyarakat kita lah, jarang. Namun ini antara yang disebutkan dalam kitab Al-Azkar ini, bahawa di sana ada tuntutan, galakan. Di samping kita pergi ziarah orang sakit, kita doakan kebaikan kepada dia untuk cepat sembuh, maka minta juga pesakit itu doakan kebaikan kepada kita yang mengunjung dia. Ni nak bagi tahu kita saling memerlukan antara satu sama lain. Jangan sombong kita yang sihat ni, tengok dia sakit, apa sakit ni, kejap-kejap masuk hospital, jangan kita sombong dan bongkak di saat kita sihat, orang lain sakit. Sebab boleh jadi akan tertukar tempat kita dengan dia bila-bila masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita ziarah orang sakit, maka minta doa orang yang sakit itu, doakan kebaikan kepada kita yang berkunjung. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan suatu riwayat daripada Maimun bin Mahran, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u lak fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Apa maksudnya? Sabda baginda Nabi, jika engkau datang menjenguk pesakit, pergi ziarah pesakit, sama ada di rumah, di hospital, di kampung, di bandar, mana-mana pun kita pergi ziarah orang sakit, maka mohonkanlah. Alhamdulillah. Ahli wa ilikumullah. Maka mohonkanlah. Alhamdulillah. Yahdi wa yahdikumullah. Kata baginda Nabi, bila kamu datang menjenguk pesakit, maka mohonkanlah. Famurhu, mintalah kepadanya. Falyad'u lak, mintalah pesakit ini doakan kebaikan kepada kita. Jadi bila mana ziarah orang sakit, minta orang yang sakit itu doakan kepada kita. Tapi sebelum minta dia doa kepada kita, kita doa dulu kepada dia. Mudah-mudahan cepat sembuh, insya-Allah. Tak lama lagi baik dah, insya-Allah. Tahurun, insya-Allah. Kemudian setelah itu kita minta, Tuhan tolong doakan kebaikan juga kepada saya. Minta dia doa kepada kita. Kenapa kena minta doa kepada orang yang sakit? Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Ini siapa kata? Baginda Nabi. Nabi kata kerana doanya, doa orang yang sedang sakit itu, yang Allah uji dengan sakit, dia terlantar, dia sabar, dia redha, maka diangkat dosa-dosanya, dihapuskan dosanya, diangkat darjatnya di sisi Allah dengan kesabaran dan juga ketabahan dia,
dan dia redha dengan ketentuan Allah, diangkat darjatnya di sisi Allah, maka Nabi kata doanya seumpama doa para malaikat, kerana malaikat ini doa mereka mustajab, kerana malaikat adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerana malaikat ini doa mereka mustajab, kerana mereka makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan apa yang disuruh oleh Allah mereka akan taat dan lakukan perintah Allah. Lepas tu doa malaikat ini doa yang mustajab, tuan-tuan. Jangan main-main dengan doa malaikat ini. Lepas tu bila kita berinfak, memberi sedekah, masuk duit dalam tabung masjid, transfer duit sedekah dekat orang, sedekah dekat madrasah dan sebagainya, maka malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ini rezeki yang digantikan kepadanya. Duit keluar, habis kat duit kita berinfak, tetapi akan digantikan khalafa, digantikan rezeki kita dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ati mumsikan talafa, dan berilah kepada orang yang mumsik, yang kedekut memberi sedekah, yang kikir untuk memberi bantuan, sumbangan dan sebagainya, talafa, kebinasaan harta benda. Ini doa malaikat kepada orang yang berinfak dan orang yang kedekut untuk menghulurkan infak. Maka dalam bab ziarah pesakit tadi, pesakit itu bukan malaikat, cuma Nabi kata fa inna du'aahu ka du'a, doa pesakit itu seumpama doa para malaikat. Dia bukan malaikat, dia sakit, dia orang, cuma doanya itu dari segi mustajab seumpama doa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah cepat memperkenankan doa pesakit tersebut yang mendoakan kebaikan kepada orang yang menziarahinya. Ini sunnah yang jarang-jarang diamalkan mutakhir ini, tuan-tuan. Jadi ini satu ilmu yang sangat berharga malam ini, tuan-tuan. Cuba laksanakan selepas ini, tuan-tuan. Ziarah orang sakit, kita doakan kebaikan kepada dia, kesembuhan kepada dia, itu biasa. Tapi minta juga doa yang daripada orang yang sakit itu mendoakan kebaikan kepada kita. Maka insya-Allah mudah-mudahan akan harmoni kehidupan kita dalam bermasyarakat. Baik. Jadi itu yang bab yang kedua. Seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab mengingatkan pesakit sesudah sembuh daripada sakitnya. Ini Imam Nawawi sebut bab untuk kita memberi peringatan kepada orang yang sakit, yang telah sembuh sakitnya, untuk dia tunaikan apa yang dia pernah janji ketika sakit. Sebab apa? Sebab manusia bila diuji dengan sakit, dengan kesakitan, dengan penyakit, ramai kita akan segera kembali kepada Allah. Kita akan teringat, Allah, aku ni banyak buat dosa dan maksiat kepada Allah. Biasa Allah nak jentik kita ni, yang kita ni lalai dan leka dengan perintah-perintah Allah, dengan Allah berikan kesakitan kepada kita. Bila kita sihat, kita sombong dan takabur. Ramai kita bila sihat, sembahyangnya tak terjaga, sembahyangnya di hujung waktu. Di saat dia sakit, barulah dia mula untuk teringat akan perintah-perintah Allah, baru dia nak jaga solatnya, dia nak puasanya, dia nak berzikirnya. Tambah-tambah saat mendapat khabar berita penyakit itu tidak ada harapan untuk sembuh, maka ramai kita akan segera kembali kepada Allah. Alhamdulillah, itu satu nikmat pemberian anugerah daripada Allah, agar kita segera kembali kepada Allah sebelum kita menemu ajal kita. Patut bersyukur orang yang tahu sakit, didiagnose dia sakit, dan dia tahu dia jangka hayatnya tidak lama. Tak lama, 2 bulan doktor kata, 2 bulan lagi insya-Allah itulah jangka hayatnya.
maka dia akan segera kembali kepada Allah. Tapi orang yang lalai dengan kesihatan, sihat, cergah, maka ramai kita terlalai dan lupa melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita sakit, diuji dengan kesakitan, maka kita mula berjanji-janji, nanti kalau dah sembuh nanti nak sedekah sekian-sekian, nanti kalau dah sembuh nanti nak pergi masjid, tak nak tinggal. Rugi rasa tak mari masjid, rumah sebelah masjid dah, azan dah dengar sampai bilik kita masuk laungan azan itu, tapi tak mari juga. Maka waktu sihat nanti insya-Allah nak datang masjid. Kita buat janji-janji ketika sakit, nak buat baik kepada ahli keluarga kita. Dulu pernah bergaduh sama ahli keluarga, adik-beradik pasal kes harta pusaka. Bila Allah uji dengan kesakitan, kemalangan, aksiden, patah kaki dan sebagainya, kita insaf, kita tak berbaik-baik dengan ahli keluarga kita, kita berjanji ketika kita sakit. Maka di sinilah baginda Nabi memperingatkan kita untuk menunaikan janji yang kita janji ketika sakit, bila sembuh untuk tunaikan. Sebab ada orang bernazar ketika dia sakit, andai diberi kesembuhan, sembuh, insya-Allah saya nak buat sekian-sekian. Dia bernazar. Boleh tak boleh? Boleh, harus. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, dianjurkan supaya mengingatkan pesakit sesudah sembuh dari penyakitnya dan mengingatkannya tentang janji-janjinya kepada Allah Ta'ala daripada bertaubat kepadanya dan sebagainya. Kan tiba ada mak rempit bawa motor, kemalangan, aksiden, patah kaki, maka dia pun bertaubat, tak mau dah rempit-rempit ni, maka dia bertaubat. Maka kita yang pernah mendengar janji pesakit tersebut, maka dianjurkan ingatkan balik, ingat dah bertaubat dah, jangan terlibat dengan perkara-perkara tersebut, dosa dan maksiat tersebut. Maka kita ingatkan pesakit tentang janji-janjinya. Kenapa? Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tepatilah kamu akan janji-janji kamu, kerana sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sakit, kita berjanji nak buat kebaikan ketika sihat. Bila sihat, laksanakan janji tersebut, kerana janji itu akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan dalam firman Allah yang lain, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, artinya dan mereka yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji, inilah orang yang berjaya, dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi bila dah berjanji, laksanakan janji kita, buat kebaikan. Bila dah sihat, maka laksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan demikian dalam solat kita juga berjanji. Dalam doa iftitah kita juga berjanji, mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat aku dan pengibadatanku, wa nusuki, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan kematianku, semuanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Jadi itu satu perjanjian kita dengan Allah. Maka menjadi kewajipan kita dalam solat dan lebih-lebih lagi di luar solat untuk menunaikan janji tersebut. Kita buat ibadat, buat kebaikan bukan kerana nak dipanggil dia ni orang baik, dia ni baik, nak orang puji kita, kan? Ataupun nak disebut kita sebagai orang yang pemurah. Oh, dia ni suka memberi sumbangan kepada surau dan juga masjid, sangat pemurah, untuk dia seronok dipanggil pemurah. Maka sia-sialah apa yang kita lakukan tadi, haba'an manthura, bukan tidak nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya semua yang kita buat
mestilah berpaksi kepada keikhlasan, niat ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat, kita beribadat, kita bermuamalah, berkomunikasi, berkawan, bukan sebab dia ada duit, dia ada pangkat, kita berkawan dengan dia, bukan kerana berkawan kerana Allah lillahi ta'ala. Berkawan kerana dia popular, dia famous, dia tumpang famous, maka setakat itu sahaja. Tapi kita berkawan, bermuamalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu kita kembali kepada Allah dengan amalan dan bekalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan bahawa, menerangkan kepada kita bahawa ayat-ayat yang lain dalam bab ini, bab untuk tunaikan janji kita. Dah janji kena tunaikan. Kita berjanji dengan anak kita, berjanji dengan isteri kita, berjanji dengan suami kita, maka kena tunaikan. Sangat banyak sekali tentang bab tersebut dan memang sudah diketahui ramai dalam bab jual beli, aufu bil uqud, dalam surah Al-Maidah. Kan bila kita dah buat transaksi jual beli, dah setuju beli dengan harga sekian-sekian, penjual pun setuju, pembeli setuju, maka laksanakan. Jangan dibuat pertikaian di mana semua ni dah setuju. Jangan mengelak dan menipu dalam jual beli. Maka itu bab yang sedia maklum. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami meriwayatkan daripada Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu, dia bercerita, pada suatu hari aku menderita sakit, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Nabi datang ziarah akan Khawwat bin Jubair ini. Maka aku pun sambut. Kemudian pada suatu hari aku minta sakit, lalu datang Rasulullah SAW menjengukku seraya berkata, Nabi datang ziarah Khawwat bin Jubair ini sambil Nabi mendoakan kebaikan kepada Khawwat bin Jubair ini. Nabi mendoakan, mudah-mudahan sihatlah tubuhmu wahai Khawwat. Ni Nabi ziarah, Nabi akan mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit. Hatta orang yang sakit itu adalah orang yang kita tak suka, orang kita benci, pernah bergaduh dengan dia, namun ziarahlah dan doalah kebaikan kepada orang yang sakit tersebut. Kita menyambung ukhuwah dan silaturrahim. Jangan memutuskan silaturrahim. Qati'ur rahim la yadkhuluna al-jannah, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Maka ziarah, hak dia untuk diziarahi dan mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, lalu kata Khawwat, bila didoakan kebaikan oleh Rasulullah, maka Khawwat pun jawab, dan tubuhmu juga wahai Rasulullah, semoga Allah berikan kesembuhan dan juga memberikan kesihatan yang baik pada tubuhmu wahai Rasulullah. Maka bila adab orang yang didoakan kebaikan, kita balas balik kebaikan orang tersebut dengan mendoakan kebaikannya. Kan kita contoh didoakan gua cepat sembuh, kita pula doa juga yang sakit ni, sedang sakit, doa mudah-mudahan kamu juga diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Itu adab bila kita didoakan oleh orang dengan membalaskan kebaikan. Sama lambat bersin, kita bersin kan, maka Nabi ajar kita membalas kebaikan dengan mendoakan, saling mendoakan kebaikan. Hashim, maka yang bersin itu menjawab, mendoa, membaca zikir Alhamdulillah, karena dengan bersin itu mengeluarkan kotoran daripada dalam tubuh badan. Maka orang yang mendengar bersin tadi menjawab yarhamkallah, yarhamkumullah, moga Allah rahmati kamu.
Dan orang yang didoakan dengan doa rahmat tadi membalas, yahdi wa yahdikumullah, moga Allah beri hidayah, petunjuk kepada kamu yang mendoakan kepada aku, wa yuslih balakum, dan Allah memperelokkan kamu. Maka ini akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, untuk saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain. Dan lawannya ialah saling mencaci dan mengutuk sesama kita. Ini suatu yang sangat tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, jangan lupa untuk memenuhi apa yang engkau janjikan kepada Allah ketika kamu sakit. Lalu kata Khawwat bin Jubair, aku tidak menjanjikan apa-apa pun kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata baginda Nabi, bahkan sesungguhnya setiap hamba yang sakit itu, melainkan Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Maka hendaklah engkau memenuhi apa yang engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Nah, ini peringatan baginda Nabi kepada kita berdasarkan kisah Khawwat bin Jubair ini, menerangkan kalau kita ada janji untuk melakukan kebaikan setelah kita sembuh, maka laksanakan dan tunaikanlah janji-janji kita, kerana ia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada janji, tak apa, alhamdulillah selamat. Kalau dah janji, laksanakan tuntutan-tuntutan tersebut. Baik, insya-Allah akan datang kita akan sambung bab apa yang disebut oleh orang yang tidak ada harapan untuk hidup terus. Apa yang perlu dibuat oleh orang yang telah mendapat khabar yang dia sudah tidak ada harapan untuk terus hidup, yakni dia tahu dia akan sampai ajalnya. Maka di sana ada pesanan-pesanan yang dirumuskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk dilakukan oleh orang yang sudah tahu dia tidak ada harapan untuk hidup lagi. Ada pesanan-pesanan baginda Nabi, insya-Allah kita akan sentuh pada akan datang insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr.